Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 15 hari bulan 12 2021 bersama dengan 10 Jumadil Ula 1443 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in dalam bab sujud sahwi. Bab sujud sahwi, dan kalau sempat kita sambung dengan sujud tilawah, sujud sajadah. Sambungan kita di far'un, cawangan, bagi kitab yang warna hijau muka surat 122, kitab edisi lama muka surat 114. Jadi para jemaah sekalian, itulah muka surat kita yang kita akan bincangkan dalam siri ini, insya-Allah. Tengok kitab. Far'un, cawangan. Lau tazakkara al-ma'mumu fi tashahhudihi tarka ruknin ghairi niyatin wa takbiratin ila akhir. Apabila makmum teringat masa tasyahud dia tengah tasyahud, dia teringat bahawa dia tertinggal satu rukun sembahyang selain daripada niat dan takbiratul ihram. Jadi kalau dia ingat, tapi dia kata apa? Lain daripada takbiratul ihram dengan niat. Kalau dua tu makna kalau ingat tak masuk solat lagi lah. Itu jadi bahaya. Ataupun ia syak di dalamnya. Au syakkafi, syak dalamnya, yakni dalam meninggalkan satu rukun daripada rukun yang tersebut. Apa jadi dengan orang ni? Maka hendaklah ia melakukan sembahyang serakaat selepas salam imamnya. Ata ba'da salam imamihi birak'atin. Maknanya lepas pada imam bagi salam, dia kena tambah satu rakaat lagi. Sebab dia tertinggal salah satu rukun dalam satu rakaat. Adakah dia kena sujud sahwi? Ini pelik sikit ni. Ambil perhatian. Dalam kitab ni kata apa? Wala yasjudu fi tazakkuri liwuqu'i sahwihi halal qudwah. Dan hendaklah dia jangan sujud sahwi ketika ia teringat kerana berlaku kelupaan itu pada masa ia mengikuti imam. Kita dah bincang dalam siri lepas, mana-mana kesalahan makmum di belakang imam, maka tidak ada sujud sahwi sebab imam tanggung kesalahan kita itu. Tapi kalau kesalahan tinggal rukun ni, imam tak tanggunglah. Lain pula dengan syak terhadap melakukannya selepas habis ikutan imam, tambahan dengan takdirnya. Maknanya kalau dia berlaku tu selepas kita habis mengikut imam baru berlaku kesalahan, itu awak kena sujud. Sebab kamu dah hilang dia punya connecting ataupun hubungan dengan imam. Tengok dalam huraian dia kata apa ni. Dalam huraian dia, kalau tengok dalam 4 segi tu, itu huraian, bukan kita asal daripada Fathul Mu'in. Tengok ni. Penterjemah dengan ihsan dia bagi kepada kita. Iaitu lain pula hukumnya dalam masalah syak. Maka hendaklah ia sujud selepas melakukan satu rakaat tambahan. Kata Ar-Rashidi di dalam Hasyiah An-Nihayah, Al-Hasil, bahawa bila ia teringat dalam sembahyang bahawa ia tertinggal rukun lain daripada yang tersebut itu, mana tinggal rukun lain daripada niat dan takbiratul ihram, maka hendaklah ia memperdapatkannya, yakni dengan menambah satu rakaat selepas salam imamnya. Kena tambah satu rakaat. Dan tidak disunatkan sujud sahwi kerana berlaku lupa itu dan hilang lupa itu di dalam hal mengikut imam.
Mana ni waktu dia buat salah tu waktu dia ikut imam. Waktu dia ikut imam. Baik. Maka imam menanggungnya. Sebab dia masih lagi di bawah tanggungan imam. Macam anak di bawah tanggungan mak ayah lagi lah tu kan. Lain pula kalau ia syak tentang perkara itu dan terus menerus syak itu sampai habis ikutan imamnya itu. Mana dia punya syak tu duk musing dalam kepala sampai imam bagi salam pun dia duk mikir lagi. Apa jadi? Maka hendaklah ia sujud sahwi selepas ia memperdapatkannya. Ini menarik juga bahasa lama dia. Selepas dia tambah satu rakaat lagi, dia kena sujud sahwi. Kerana berkekalan syak itu sampai selepas masa mengikut imam, kerana imam tidak lagi menanggung kelupaan itu, bahkan ia sendiri menanggungnya. Jadi kalau awak punya kesalahan itu selepas imam, maka imam tak tanggung lagi kita. Imam tak tanggung lagi. Baik. Dari sini, dia kata, wa min huna, wa min thamma. Dalam bahasa dia asli kita, wa min thamma. Lau syakka fi idraki ruku'il imam. Ini banyak kita jadi macam ini. Ambil perhatian. Dari sini, dapat dipahamkan bahawa apabila makmum syak tentang ia mendapat atau tidak rukuk imamnya. Kita masuk lagi, waktu kita masuk masjid, imam tengah rukuk. Tapi kita tak pasti, kita sempat rukuk sekali dengan imam ataupun tidak. Mula jadi kita rokok, dia bangun. Orang panggil selisih. Macam mana nak buat? Atau ia syak, adakah ia itu mendapat sembahyang bersama imamnya dengan sembahyang yang sempurna atau kekurangan satu rakaat. Dia pun lupa lah, aku masuk rakaat berapa tadi. Masya Allah, kita punya khusyuk hilang atas dunia hari ni. Apa jadi dengan situasi ini? Maka hendaklah ia melakukan sembahyang serakaat lagi. Kena tambah. Dan selepas itu, kalau kita lama, kita baru ni, dia tulis lam yata. Salah itu. Alif yata. Itu. Dan selepas itu, sujud sahwi sebelum salamnya, kerana ada syaknya itu yang menuntut bagi sujud selepas ikutannya juga. Jadi kena sujud sahwi juga. Dan sunat sujud sahwi itu menjadi terluput bila ia memberi salam dengan sengaja, walaupun masa senggangnya sebentar. Jadi dalam fiqh Syafi'i ini dia kata sujud sahwi ini sunat sebelum salam. Kalau orang ni bagi salam dengan sengaja, tanda tuan-tuan, perbincangan kita ni sengaja tak sengaja sangat berbeza. Contohnya orang ni dia ada kesalahan, sepatutnya dia sujud sahwi tapi dia tak sujud. Dia bagi salam. Maka terluputlah sujud sahwi itu. Atau ia terlalai. Dan masa senggangnya lama pada adanya. Dia lupa nak sujud sahwi. Tapi dah balik rumah dah. Astaghfirullahalazim. Tak sujud sahwi tadi. Lah, putus. Tapi kalau lupa sekejap, boleh. Kita sujud sahwi. Contohnya, kita baru bagi salam, patut sujud sahwi. Tapi kita tengah nak istighfar, astagfirullah. Sujud sahwi. Boleh sujud lagi. Jangan lama sangat. Dia berbeza. Maknanya, kalau dia sengaja, putus. Kalau dia terlalai dengan masa sekejap, dibolehkan. Dengan masa yang lama, tidak dibenarkan. Dan bila ia sujud sahwi, maka ia masuk kembali ke dalam salat. Dia kena masuk semula dalam salat. Maka wajib ia mengulangi salamnya itu. Jadi bila kita masuk solat, kita kena dua kali sujud sahwi, kemudian kita bagi salam. Sebab keluar balik daripada solat. Baik, itu situasi makmum. Macam mana pula dengan imam? Dan apabila imam kembali, imam terlupa tadi masuk balik sujud sahwi, maka mesti makmum yang terlupa itu kembali bersama imam. Makna kita dengan imam ni setia sungguh. Kalau tidak, batal sembahyangnya kalau ia sengaja dan tahu. Yakni imam yang terlupa sujud sahwi, kemudian ia kembali kepada sembahyang dan sujud sahwi, maka wajib makmum ikut. Makmum kena ikut balik. Dan kalau makmum yang masbuk telah berdiri bagi menamatkan sembahyangnya,
maka wajib ia kembali bagi mengikuti imamnya jika imamnya itu kembali. Ini bahaya sikit lah kan. Iza adal imamu lazimal ma'mum as-sahi al-aud. Makna ma'mum hak terlupa sekali imam ni, kena ikut imam balik. Kalau tidak, batal sembahyang dia kalau dia sengaja dan dia tahu. Tapi kalau dia tak perasan, dia imam balik, dia duduk jauh, duduk kawasan luar contohnya, itu lain lah. Tamaklah kita dalam masalah makmum dan imam yang lupa dalam lupa. Inilah dia panggil fenomena zaman kita ni, lupa dalam lupa. Dia terlupa, patut dia sujud sawi. Sujud sawi pun lupa pula. Masya Allah, tabarakallah. Dia kan panggil lupa dalam lupa. Apa lagi kita nak buat? Nasib lah. Baik, tambihun. Ini satu peringatan. Tambih maknanya peringatan. Peringatan pada kita semua, para pelajar. Lau sajadal imamu ba'da faraghil ma'mumil muwafiq min aqallit tashahudi. Wafaqahu wujuban fis sujud. Kalau imam sujud selepas habis makmum yang muwafiq, maknanya makmum yang sekali dengan imam, sekurang-kurang tasyahud, paling ringkas tasyahud, dia pun sujud, maka wajib bagi makmum itu mengikuti imam dalam sujud sahwinya itu. Kena cepatlah. Atau sebelum sekurang-kurang tasyahud. Maknanya imam ni cepat sangat baca, makmum belakang belum habis tasyahud, dia sujud sahwi dah. Macam nak buat? Maka wajib juga makmum mengikuti imam, kemudian ia menamatkan sujudnya itu. Taba'ahu wujuban summa yutimmu tasyahud. Tengok ni terjemahan kita ni. Dia kata dia kena ikut imam sekali, summa yutim, kemudian dia sempurnakan dia punya tasyahud. Betul dia punya terjemahan ni. Dia kata menamatkan sujudnya itulah. Wajib juga makmum mengikuti imam, kemudian ia menamatkan tasyahudnya. Tulis tasyahudnya itu. Inilah kalau kita terjemah ni, kita terjemahan ni perlu pada semakan yang teliti lah. Kena baca balik. Pengalaman kita duduk ambil kitab-kitab menterjemahkan kitab ni, memanglah kalau setakat cetakan yang pertama, yang kedua tu orang nak komen, memang boleh lah, memang terbuka lah. Banyak kesilapan-kesilapan yang berlaku. Tapi kita cubalah usaha. Macam mana kerja manusia ni, payah sikit lah kan. Baik, kita pergi pula pada masalah lain. Walau syakka ba'da salamin, dan apabila sesudah salam, selesai bagi salam, timbul syak berkenaan dengan kurang syarat sembahyang. Ada benda yang tak cukup kita ni. Au syak tentang meninggalkan fardu yang lain daripada niat dan takbiratul ihram. Dua ni besar. Kalau tak niat, makna solat awak tak jadi daripada awal lagi. Kita sudah bincang panjang lah. Sekarang ni kita syak lepas pada bagi salam, duk fikir kaya, aku tadi solat ni apa, ada benda tertinggal ke macam mana? Maka itu tidak memberi kesan. Lam yu'athir. Lam yu'athir, sebab itu sudah nama was-was. Sudah solat dah, baru mari syaitan ni. Delay kau pergi mana, tanya syaitan, mu pergi mana tadi? Biasa syaitan dia ganggu kita dalam solat. Ni lepas solat dia mari kacau lagi. Jadi tak memberi kesan. Kalau tidak, yakni kalau lah hukum tidak dipersenangkan dalam syarat sedemikian itu, maka nascaya timbullah kepayahan dan masyakkah kepada orang mukmin, dan juga kerana memang pada zahirnya sembahyang itu berlalu dalam keadaan sah. Sebab orang tak berani. Kalau kata dia tak ada wuduk, tak kali nak buat solat tanpa wuduk, kan? Kita pun bukannya lara terlalu sangat, tapi adalah kelaraannya, tapi taklah melampau sangat. Maka kita kata kalau selepas solat dia baru mari, syaitan baru sampai, dia delay datang tadi, kita kata auzubillahi minasyaitanirrajim, kau pergi main jauh-jauh syaitan. Kacau. Kalau tidak, ramai orang ulang balik solat ni. Main dengan was-was ni, itulah keadaan dia. Main dengan was-was, itulah suasana yang berlaku. Baik, kita dua kali dia ulang, kecuali niat dengan takbiratul ihram. Apa sebab?
Jadi kita bahas tajuk niat dan takbiratul ihram. Amma syakku fi niyyati wa takbiratul ihram fayu'athir 'ala al-mu'tamad khilafan liman atala fi 'adamil farqi. Adapun syak dalam niat sembahyang, aku niat kau tidak? Dan dalam takbiratul ihram. Tadi takbir tu dah. Kau pakai akak tangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berat juga ni dia punya khayal setara ni kan. Maka yang mu'tamadnya itu mana pendapat yang mu'tamad. Fayadurru fi sihhatis salati, maka dia memberi kesan, yakni sembahyangnya tidak sah. Dan ada khilaf pula bagi mereka yang memberi huraian yang panjang tentang tidak ada perbezaan antara masalah niat dan takbiratul ihram yang terlupa atau syak dan rukun-rukun solat yang lain. Jadi ada juga ulama berbahas, dia kata tak ada beza takbiratul ihram ke niat ke, kalau lupa ke macam itulah keadaannya. Tapi ia mu'tamad dalam mazhab, dia kata la, ada khilaf. Maknanya dua rukun itu tidak dimaafkan, lupakan dia. Takkanlah baru masuk solat terlupa niat, terlupa takbiratul ihram dah. Main-main ni. Baik. Dan keluar. Wa kharaja bisyaki. Di bahasa Arab ni dia pendek je. Wa kharaja bisyaki. Mana tak masuk dalam kata-kata kami. Syak. Terjemahan dia boleh faham ke tidak? Tuan-tuan tengok. Dan yang keluar daripada pengertian syak ialah sekalau sekiranya seseorang itu yakin tertinggal satu fardu, satu rukun selepas daripada sembahyang. Dia confirm dia tak rokok tadi. Ada orang bagi tahu. Kebetulannya waktu dia solat tu orang belakang dia tu khusyuk. Maknanya tidak khayal. Tengok kawan ni tak rokok. Entah dia tertidur ke apa tak. Orang rokok dia tak rokok. Orang tidak sujud dia pakai turun selalu. Macam nak buat. Dengar ni. Maka wajib ia binakan sembahyang di atasnya selama tidak lama masa perceraian itu atau selama dia tidak terkena najis. Maknanya orang tak, bang, abang tak rokok lah tadi. Kenapa? Abang tidur. Astagfirullahaladzim. Betul ke? Betul. Dia kena tambah satu rakaat lagi. Walaupun ia terkebelakang daripada kiblat, makna dia pusing kiblat, pusing dah dia punya tubuh dia daripada kiblat. Atau berkata-kata, bercakap dengan orang yang komen dia tadi, atau ada berjalan sedikit. Dia berjalan nak pergi apa ni? Nak pergi salat sunat dah. Orang panggil, bang, abang tak rokok tadi. Boleh lagi. Bahkan kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Para pelajar kalau baca kitab mazhab Syafi'i, Syekhul Islam itu Zakaria Al-Ansari. Kalau baca kitab Hambali, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim. Itu nama dia. Jadi setiap mazhab ada Syekhul Islam dia, ada Al-Qadhi dia, ada Syekh dia, istilah. Jadi kita kena belajarlah istilah-istilah bahawa kita tidak tak bertukar orang. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Syarh Ar-Rawd, dia kata apa? Walaupun ia telah keluar daripada masjid, dia keluar masjid orang panggil, bang, saya confirm awak punya tak. Dan tentang dasar, baik. Sekarang ni kita nak tahu uruf. Orang cakap kalau tidak lama, kalau sekejap. Lama mana sekejap? Berapa minit? Ni dia panggil. Jadi kita nak bincang sekarang ni wal marji' fi tulil fasli wa qisarihi ila al-urf. Lama mana tu? Tuan Syekh kata, dan tentang dasar. Lama masa, senggang atau sebentar itu maka terletak kepada uruf. Tulis itu. Uruf bermakna adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Jadi kalau kita kata seminit, 2 minit, tengok pada uruf. Adapun tengok ni, uraian ulama tentang sekejap atau tidak.
Ada pula yang menyatakan bahawa yang diambil kira sebagai sebentar, senggang masa itu adalah sekadar yang dinakalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis seorang sahabat dikenal dengan nama Zulyadaini. Zulyadaini orang ada dua tangan. Dan hadis dia macam mana? Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau asar. Nabi kita salat 2 rakaat, patut 4. Bila Nabi bagi salam, Zulyadain tanya, solat qasar ke Rasulullah ni? Ataupun Rasulullah lupa? Nabi kata, aku tak lupa, aku tak qasar. Zulyadain kata, 2 je ni. Nabi pun tanya balik. Ahaq ma yaqul Zulyadain? Betul ke Zulyadain cakap ni? Sahabat lain kata, na'am. Maka Nabi kita tambah 2 rakaat lagi. Nabi kita masuk balik solat, dia tambah 2 rakaat lagi. Thumma sajada sajdataini, kemudian Nabi sujud 2 kali sujud. Dia panggil sujud sahwi. Jadi berapa rakaat? Berapa lama, berapa banyak Nabi cakap? Zulyadain tanya, Rasulullah, qasar ke lupa ni? Nabi jawab, tak qasar, tak lupa. Kemudian Nabi tanya orang lain, betul apa dia cakap ni? Sahabat lain kata betul. Jadi ada orang kata 6 patah perkataan. Jadi kita anggarlah, kan? Awak anggaranlah. Hadis ini rawahu Ahmad fi musnadihi wa Ibn Hibban wa ghairuhu bi sanadin sahih, kata di Syekh Syuaib. Baik. Itu satu. Dan lama pula macam mana? Dan lama itu adalah apa yang lebih lama daripada itu, daripada peristiwa pertanyaan Zulyadain ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dinukilkan dalam hadis tentang hal itu ialah bahawa qadar masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, bangun dan pergi ke tepi masjid, lalu Zulyadain ini bermurajaah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia bertanya kepada sahabat. Nabi pun tanya sahabat. Nabi tanya sahabat, betul ke apa yang dikata oleh Zulyadain ini? Betul. Dia dalam terjemahan dia tulis habis. Dalam bahasa Arab kata intaha, mana tamaklah nukilan daripada kitab itu. Baik. Sekarang ni kita tengok pandangan Syekh Ar-Rafi'i. Wa hakar Rafi'iyu 'anil Buaiti. Buaiti. Nama sahabat Imam Syafi'i, Buaiti. Dia kata apa? Meriwayatkan daripada Buaiti bahawa masa senggang yang lama itu ialah apabila ia melebihi lagi daripada qadar sembahyang serakaat. Lama tu. Dan Abu Ishaq, wabihi qala Abu Ishaq, berpegang kepada pendirian ini. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna tawila qadrus salati allati kana fiha. Dia kata qadar masa yang lama itu ialah qadar sembahyang yang dilakukan oleh orang tu. Kalau musalat berapa minit? Itu panggil lama. Habislah kita kata-kata Abu Hurairah ni ambil di mana? Tulis tuan-tuan. Kata di syarah kita, wala'alla an ibni Abi Hurairah. Ibnu Abi Hurairah itu salah seorang daripada ulama mazhab Syafi'i. Bukan daripada Abu Hurairah, masyhur sahabat itu. Tulis betul balik. Ibnu Abi Hurairah nama dia Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Husain Ibnu Abi Hurairah Al-Baghdadi Al-Qadi, yang mati pada tahun 956. Intahat ilaihi ri'asatus Syafi'iyah fil Iraq. Baru kita tahu. Dan Abi Hurairah sini maksudnya Ibnu Abi Hurairah. Wallahu alam. Kita kata wallahu alam. Sebab kalau kata Abu Hurairah sahabat, itu Ibnu Abi Hurairah. Itu salah seorang daripada ulama mazhab Syafi'i. Qa'idatun. Ini satu kaidah. Apa dia kaidah? Wahya annama syukka fi taghayyurihi an aslihi yurja'u bihi ila al-asl. Wujudan kana aw adaman. Sesungguhnya, sedap ke bahasa lama dia terjemah sesungguhnya.
apa yang disyaki tentang perubahannya itu daripada asalnya, maka itu dikembalikan kepada asalnya, baik pada adanya atau tiada adanya itu. Dengan itu dihapuskan syak itu. Apa dia maksud dia tu? Mai asal tak asal pula dia. Maknanya kita kena tengok. Kita sekarang ni kita solat, ada wuduk tak ada wuduk? Aku nak ada wuduk ke tak? Kita rewind balik, undur ke belakang. Alhamdulillah. Saya tadi sebelum mari masjid, saya buang air. Lepas buang air, aku confirm ambil wuduk. Sebab waktu selepas ambil wuduk tu, kita niat kita baca doa. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita ingat. Aku ingat aku baca doa tadi. Confirm. Maka kembali kepada asal, mana dia berwuduk. Kalau kita syak 3 rakaat ke 4 rakaat, kena ambil 3 rakaat. Lesh, sebab 4 tu syak. 3 yakin. Itu kaedah dia. Maka oleh kerana itu, para ulama berkata, sesuatu yang disyakkan itu adalah sama dengan tidak ada. Kama'dum mashkukun fi. Itu bahasa dia. Maknanya benda yang tak ada, kita syak. Macam mana kita nak syak benda tak ada? Jadi kita kembalikan kepada asal. Kita kata Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu melalui perbahasan para ulama Islam ini sangat luas. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam bab sujud sahwi. Sekarang ni kita masuk kepada sujud at-tilawah. Sujud tilawah ataupun dia panggil sujud sajadah. Sujud tilawah atau sujud sajadah. Tuan Syekh Malibari, dia tak buat satu bab khas. Dia kata tatimmatun. Suatu pelengkap kepada perbincangan, menyempurnakan perbincangan. Apa dia? Iaitulah pada menyatakan sujud tilawah. Sujud tilawah, mana sujud kerana bacaan. Tusannu sajdatut tilawah liqari'in wa sami'in jami'a ayatin sajdah. Tengok dia punya kitab. Disunatkan sujud tilawah. Sujud kerana kita baca Quran ayat tertentu. Bagi qari, orang yang membaca. Dan bagi orang yang mendengar. Mana kalau kita dengar bacaan dia, kita teliti, kita kena sujud sekali dengan orang tu. Tapi kalau kita duduk buah, orang tu baca Quran, tiba-tiba dia sujud, kita pun sujud juga. Tak. Awak tak tahu apa tadi. Itu kaedah dia. Bagi orang yang dengar dan orang yang ikut bacaan, boleh sujud. Habis ayat sejadah, maka orang yang sembahyang itu hendaklah ia sujud bagi bacaannya, yakni bila ia membaca ayat sejadah, melainkan makmum, maka ia tidak boleh sujud. Makmum tak boleh sujud. Contohnya makmum, dia belakang imam, dia baca ayat sejadah. Baca ayat sejadah. Dia kena sujud tak? Tak. Imam tak sujud, kamu jangan sujud. Maka ia hanya boleh sujud bagi sujud imamnya itu. Maka kalau imamnya sujud, maka ia tidak ikut sujud. Maka kalau imamnya sujud dan ia tidak ikut sujud, atau kalau makmum sujud bagi tilawah walhal imamnya tidak sujud, maka terbatal sembahyang makmum itu. Dengar baik-baik ni. Orang imam sujud, kita kata relax ya bro, ini sunat je. Batal solat dia sebab awak langgar SOP, tak ikut imam. Ini dalam kitab kita ni macam tu dia kata ni. Baik. Tengok dalam syarah dia kata, wa'lam anna sajadat at-tilawah. Ketahuilah bahawa sujud tilawah tu ada 14 tempat dalam Quran. Ada 14 tempat dalam Quran. 2 kali sujud dalam suratul Hajj. Banyaklah, kita tengok dalam bab lain lah. Tuan Syekh ni dia tak mau cakap panjang. Ana pun bersedia untuk tidak panjangkan juga huraian. Kalau nak tengok panjang, Alhamdulillah, ana ada hurai tajuk ini dalam kitab kita, Al-Mu'tamad. Tuan-tuan tengok dalam rakaman Al-Mu'tamad, bab sujud sahwi, agak detail di sana. Detail, Alhamdulillah. Dan kalau makmum tidak tahu tentang imamnya sujud, dia tak tahu apa. Dia duduk jauh, tak dengar, ataupun tak faham bacaan, melainkan selepas imamnya mengangkat kepala daripada sujudnya itu, sujud tilawah, tidak terbatal sembahyang makmum itu, dan tak usahlah ia sujud. Jangan kata, imam sujud ya? Dia apa perak sujud? Imam dah bangun? Tak, tidak ada hak untuk awak bangun.
bahkan hendaklah ia menanti imamnya sambil berdiri, atau kalau ia tahu imamnya sudah sujud walhal belum lagi angkat kepala bangun dari sujud, hendaklah ia turun sujud. Imam belum bangun lagi, kita boleh join sujud. Maka kalau imam mengangkat kepala sebelum makmum jatuh sujud, hendaklah ia bangkit bersama-sama imam dan dia tidak sujud. Jadi makmumnya, imam mengangkat kepala, kita baru nak turun. Imam dah bangun. Allah. Dia pun bangun juga sekali dengan imam. Tak payah dia turun ambil lajak. Tak perlu. Kena teliti lah. Benda-benda yang halus macam ni susah. Kalau tidak kita payah nak faham. Yang ana rasa kita perlu huraian lagi, iaitu di Mekah tu. Banyak terjadi kes. Biasanya imam dia tak berani nak baca subuh pagi Jumaat surah As-Sajdah di Mekah. Sebab apa? Sebab dia takut makmum celaru. Banyak kes macam tu. Tapi sekali-sekala dia buat. Dia nak amalkan, nak hidupkan sunnah. Bila buat tu terjadilah benda yang terjadi. Ada makmum yang tak rokok, yang tak sujud, ada yang berdiri terus, dan ada yang rokok, yang rokok. Macam mana nak buat? Ini masalah kita ni. Rokok. Saya tanya khabar orang Malaysia apa rokok juga. Kalau imam sujud tilawah pagi Jumaat, lepas pada waktu makan pagi, saya akan tanya jemaah, tuan-tuan, puan-puan, sujud ke rokok tadi? Ada yang ketawa sengih, rokok Ustaz. Kenapa rokok? Kan pagi Jumaat tempat kita. Biasa dah 3 pagi dekat sini, tak ada rokok pun, jadi ingat ke sujud tu dia ingat rokok. Apa sudah jadi? Allahu Akbar. Baiklah. Dan disunatkan bagi imam dalam sembahyang sirriyah, sembahyang yang perlahan, suara tak dengar, mentakhirkan sujud hingga selepas sembahyangnya. Jadi kalau kita imam dia baca sirri, dia baca surah yang ada sajadah, jangan sujud. Jangan sujud. Keliru orang belakang. Apa imam ni tiba-tiba turun? Tak. Jadi imam bila nak sujud, nanti lepas solat nanti. Bahkan ada dibahaskan, diperbincangkan oleh para ulama tentang disunatnya ditakhirkan sujud dalam sembahyang jahriyah juga dalam Jawami'ul Izam. Demikian itu kerana membangunkan jamaah. Dia kata fil Jawami' al-Izam, dalam masjid yang besar. Itu makna Jawami' al-Izam. Jadi kalau kita duduk di masjid besar, maka kita tangguhkan sujud selepas solat. Bimbang apa? Bimbang makmum tak tahu apa kat belakang tu. Betul sungguh ni. Pengalaman saya sendiri. Anak sendiri tengok pelajar jemaah ni. Hari ni saya buka rahsia lah kan. Satu buka rahsia. Sekali pagi Jumaat tu saya terlewat pergi solat subuh Masjid Haram. Allah nak dedahkan rahsia lah. Bila kita pergi, kebetulan imam sedang sujud tilawah. Saya tengok ramai orang rokok. Kata patutlah Allah Ta'ala lewatkan aku sikit hari ni nak tengok kerenah orang kita. Ita tengok yang tulis kepala Malaysia pun ramai juga atas kepala tu. Hak rokoknya. Masya Allah. Kita kata apa sudah jadi ni. Tak sahlah rokoknya. Kenapa kita tambah rokok? Yang dia benarkan sujud. Kau pergi rokok. Maka dia kena ganti baliklah salat dia tu. Jadi dia kata dia dalam Jawami al-Izam. Tuan penterjemah dia tak terjemah kita ni. Jawami al-Izam itu maknanya masjid yang besar. Masjid yang besar yang boleh mengelirukan orang. Maka elok kita jangan apa? Jangan sujud. Tunggulah dulu. Kalau imam membaca sejadah, dengar ni masalah lain pula. Kalau imam membaca sejadah lalu rokok sampai kepada hak sekurang-kurang rokok, dia turun dah. Kemudian terus ia sujud. Maka itu tidak memadai kerana terluput tempatnya. Imam duduk confused, nak rokok ke nak sujud? Kan aku rokok kan kan aku sujud kan makmum belakang keliru. Dia pun tak nak sujud tilawah lah, dia nak rokok saja. Sampai dia rokok, rasa tak puas hati, peraut dia turun ke sujud. Jadi tak jadi. Tengok kita ni.
Kalau imam membaca sajadah, surah sajadah, mana ayat sajadah, lalu rukuk sampai kepada had sekurang-kurang rukuk, kemudian terus ia pergi sujud, dia turun sujud, maka itu tidak memadai kerana terluput tempatnya. Ia kerana tempat bermula kepada turun sujud ialah qiyam. Walhal ia mula-mula rukuk, lepas itu baru hendak diteruskan pada sujud, maka tak cukup. Dan kalaulah ia turun pada sujud, dia niat nak sujud, turun, turun. Kemudian bila sampai kepada hak rukuk, dia pun break. Rukuk lah, kan sujud kan bercelaru belakang, apa jadi? Itu tidak memadai bagi rukuk. Hendaklah ia lakukan rukuk itu sekali lagi dengan ia bangkit qiyam, lepas itu i'tidal, lepas itu sujud. Sebab apa? Sebab waktu dia turun tadi, dia tak niat nak sujud, nak rukuk, dia niat nak sujud. Jangan main. Dia panggil tukar-tukar niat dalam solat ni bahaya. Jangan duk main tukar gitu. Tukar giar kereta tak apa, dia tukar giar solat tak boleh. Baiklah. Dia tulis tu. Patutnya pengarang penterjemah ni tulis fardu bagi solat, bagi sujud tilawah. Patut dia buat tajuk baru. Dia kata fardu tu apa dia maksud dia? Maknanya rukun ataupun syarat sujud tilawah tu apa benda? Itu fardu tu. Fardu nama dia. Rukun sujud tilawah. Apa dia? Letak. Sujud tilawah bagi mereka yang di luar daripada sembahyang, mana kita baca Quran biasa ya, bukan dalam solat. Apa yang kita nak buat? Yang pertama, niat sujud tilawah. Letak nombor satu. Nombor satu, niat sujud tilawah. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, kemudian sujud sebagaimana sujud sembahyang. Cara sujud. Bilangan sekali je. Jangan kata, dua kali. Sebab apa dua kali? Ni, macam sujud solat. Awak jangan faham, jangan salah faham. Sama seperti sujud solat dalam cara sujud. Adapun bilangan, sajdatan wahidah fakat. Dan kemudian memberi salam. Dan disunatkan membaca dalam sujudnya itu, dia baca apa? Seperti yang kita belajar. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan dia. Tulis itu. Hadis ini mengikut dalam muhakkik kata rawahu Abu Daud. Bacaan ini diambil daripada Abi Daud. Bagi jemaah yang ada pimpinan, yang ada perisai Muslim tu ada kat dalam ni. Jangan bimbang. Perisai Muslim kita ni, alhamdulillah banyak bacaan-bacaan yang warid dari sunnah terdapat dalam ni. Tuan-tuan cari dalam perisai Muslim. Makna dia, wajahku sujud ke hadrat Tuhan yang menjadikannya, merupakannya dan membukakan baginya pendengaran dan penglihatan dengan upayanya dan kekuatannya. Maka maha berkat Allah Ta'ala yang sebaik-baik yang menjadikan kita. Hadis ini rawahu Abu Daud. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, sebagai penamat perbincangan kita masuk pada satu faedah. Faidatun. Dengar baik-baik ni. Dengar baik-baik. Boleh tak boleh selepas solat kita sujud? Ni ada setengah orang ni dia ajar kaifiat solat hajat. Lepas maya hajat, bagi salam, sujud semula untuk berdoa. Boleh ke tak boleh? Tengok dia punya kitab. Ini kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kitab orang panggil piau mazhab Syafi'i ni. Faidatun. Yang pertama, haram membaca Al-Quran dengan qasak untuk sujud tilawah sahaja dalam sembahyang. Dia masuk semaya, dia baca wasjud waqtarib, Allahu akbar, sujud. Tak boleh. Kalau kebetulan surah yang kita baca tu lalu ayat sajadah, boleh kita sujud. Tapi kalau sengaja nak sujud, tidak boleh. Kecuali pada pagi Jumaat yang memang dikhaskan untuk kita baca surah As-Sajadah itu. Itu lain. Itu ada sunnah. Atau pada waktu yang dimakruh, pada waktu larangan solat, tapi kita nak sujud juga, kita baca ayat sujud. Itu pun tidak boleh. Bahkan Tuhan Syekh kata tahrum. Tahrum maknanya haram perbuatan itu, dan menjadi batal sembahyang dengan qasak itu.
Batal solat dia kalau dia qasak baca ayat sujud ni kerana nak sujud. Sebab ini telah menambahkan satu daripada perbuatan yang tidak ada dalam asal solat. Tapi kalau kebetulan lalu ayat, tak apa. Ataupun dalam subuh pagi Jumaat, sebab itu dalam amalan Nabi SAW. Sebab itu kita selalu menekankan bahawa ibadat ini tauqifi. Bukan boleh reka-reka sendiri. Orang nak buat baik, apa salahnya? Tidak. Ibadat ni apa salahnya? Tak ada apa salahnya. Ibadat ni mesti ada dalil, ada ikut Nabi SAW baru boleh buat. Lain pula dengan qasak sujud dan yang lain daripada sujud daripada perkara yang bersangkutan dengan qiraah. Maka secara mutlak tidak ada kemakruhan. Jadi tak ada kemakruhan yang kata apa ni? Jadi kalau kita lakukan sujud itu kerana ayat yang kita baca tu lalu ikut situ, ataupun ayat pagi Jumaat, maka tidak ada larangan itu. Baik. Tengok dalam kitab kita kata, wala yahillu taqarrub ila Allah Ta'ala bisajdatin bila sabab. Walau ba'da salati. Dan tidak boleh. Tidak boleh. Dalam kitab kata la yahillu, mana tidak halal. Penterjemah kita ringankan sikit. Tidak boleh. Tuan Syekh kita jelas mengatakan tidak halal, mana haram perbuatan itu. Bertakarub kepada Allah Ta'ala dengan sujud tanpa sebab. Walaupun selepas sembahyang. Walaupun selepas sembahyang. Tengok Tuan Syekh kita, saya baca ta'arab. La yahillu taqarrub ila Allah Ta'ala bisajdatin bila sabab walau ba'da salah wa sujudul jalal. Satu. Maknanya tak boleh kita tambahkan sujud semata-mata nak sujud lepas pada solat. Ini yang saya kata pelik ni. Pelik apa? Sepatutnya kita dalam solat hajat, kalau kita ada hajat, kita baca doa sebelum salam. Itu waktu mustajab. Ataupun kita berdoa dalam sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tapi ada kaifiat satu-satu kaifiat ni, dia kata kita kena lepas bagi salam kita sujud semula, lepas tu kita baca. Tuan Syekh kata la yutaqarrab. La yahillu taqarrub. Dengan satu sujud tanpa sebab. Sebab apa laginya? Sebab saya nak berdoa. Doa dalam solat. Kenapa kamu tukar format pula pergi doa di luar solat? Ingat. Kenapa haram? Tengok dalam kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin kata, ai fahuwa haramun. Qala fi syarhir raud kama yahrumu bi ruku' mufrad. Kalau kita rokok saja pun tak boleh juga. Nak rokok mesti dengan solat. Rokok saja tidak ada. Lish li'annahu bid'atun. Ni kitab I'anah kata apa? Perbuatan itu, sujud saja itu bid'ah. Yang tak bid'ahnya sujud kerana tilawah. Itu dibenarkan. Sujud tilawah. Ataupun sujud kerana sebab. Apa dia sebab? Sebab apa dia? Tulis tuan-tuan. Dibenarkan sujud saja kerana sebab. Sebab yang pertama kerana tilawah. Sebab kita baca ayat sujud, kita boleh sujud. Sebab yang kedua, hujum ni'mah. Kerana kita dapat nikmat yang baru. Apa dia nikmat baru? Contohnya, kita sedang minta kerja. Ataupun sedang menunggu sesuatu perkara besar. Suami menunggu di luar dewan, isteri sedang nak bersalin. Tiba-tiba keluar bidan atau jururawat. Assalamualaikum, Muhammad. Ya, tahniah. Isteri selamat bersalin. Kita pun Allahu Akbar sujud. Dia panggil sujud syukur. Itu boleh. Oh, saya duduk atas kereta. Tiba-tiba anak call. Abah, Alhamdulillah, abang dapat 20A. Allahu Akbar. Boleh kita sujud. Itu dia panggil sujud bersebab. Sebab dianya kerana baca tilawah ataupun kerana apa? Tajaddud hudusun ni'mah. Ada nikmat baru. Oh, kalau nikmat lama sujud, tak kerja buat lagi saya. Lepas makan sujud, lepas ni sujud. Cukup lepas makan kita baca Alhamdulillah. Kalau tidak, duduk sujud lagi kita. Lah. Sujud itu inda tajaddud an-ni'mah. Bila dapat nikmat yang baru. Kita kata Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, haram baca Quran semata-mata kerana nak sujud. Tak boleh. Lain pada surah. Yang kedua, la yahillu, tidak halal bertakarub pada Allah Ta'ala dengan sujud tanpa sebab.
Yang ketiga, tanda ni. Tanda tuan-tuan. Wa sujudul jahlah baina yaday masyayikhihim haramun ittifaqan. Dan sujud orang-orang jahil di hadapan syekh-syekh. Di hadapan syekh-syekh mereka adalah haram mengikut ittifaq para ulama. Sekarang ni fenomena sujud depan tok syekh sudah berlaku. Syekh duk siap begini, mari anak murid sujud kaki. Sujud. Oh, ya Allah Tuhan. Syekh duk selalu mari anak murid sujud. Cium kaki. Cium tangan tu biasalah, cium kaki. Ini kata di Tuan Syekh kata haram bittifaq. Kata dalam kitab Syarah Raud, walau ila qiblah. Tak menghadap kiblat. Tak Syekh dua hari ni kita mari sini. Atau qasadahu lillah. Ataupun dia niatkan Allah tapi pergi sujud ke makhluk. Haram bittifaq. Wa fi ba'di suwarihi ma yaqtadid al-kufur. Dan ada sebahagian perbuatan itu membawa kepada kekufuran. Ini afanallahu ta'ala min zalik. Allah Ta'ala lah maaf kita daripada selamatkan kita daripada itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat, saya baca ni nas kitab dalam fiqh mazhab Syafi'i, haram sujud pada tok syekh, bahkan sebahagian daripada perbuatan sujud pada syekh ni membawa kepada kufur. Jangan pula tuan-tuan kata ini kerja nak mengkafirkan orang ini. Ini kerja apa-apa ni mengkafirkan orang. La, saya ada sebuah kitab Juhud al-Ulama Asy-Syafi'iyah. Juhud para ulama Syafi'ah menentang perkara mungkar, perkara bid'ah dan perkara syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini di antara. Kita sujud hormat. Hormat tak perlu sujud. Cukuplah dengan kita bersalam dengan dia. Paling tinggi cium tangan. Ni habis sujud sampai kakinya kenapa? Jangan buat perbuatan ni perbuatan yang berat. Kan? Adapun ayat wa kharru lahu sujada, cerita Nabi Yusuf itu panjang pula dalam tafsir. Jangan guna ayat itu untuk kata Allah Ta'ala benarkan sujud Nabi Yusuf kepada ayah dia. Kita bukan Nabi. Kalau sekadar tok guru yang mengaku karamat, mengaku macam-macam, oleh kerana dia pakai tasbih besar, kita sujud dia lah. Ini perbuatan paling aqallu darajat haram bittifaq, dan darajat yang tinggi yaqtadil kufru, boleh membawa kepada kekufuran. Baik para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu. Tamatlah perbincangan kita dalam bab sujud at-tilawah. InsyaAllah faslun fi mubtilatus salah. Kita sambung dalam siri akan datang fasal pada menyatakan perkara yang membatalkan salat. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.